Dan tertib tadi daripada tasmiyah ghaslul kaffain madmadah dengan istinsyaq ini dipanggil mustahak, bukan mustahab. Maknanya kalau terlepas salah satu, maka dia tidak akan mendapatkan lagi pahala kalau diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung kembali bacaan bagi syarahan matan Abi Syuja' dalam fiqh al-Imam Syafi'i, mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Pada rukun yang ketiga bagi al-wudu'. Rukun yang ketiga bagi al-wudu' adalah ghaslul yadain ilal mirfaqain, ay ma'al mirfaqain maknanya. Iaitu kita membasuh tangan, jadi bermula daripada hujung jari sehingga kepada siku. Faham? Dan siku itu adalah maksudnya adalah majmu' salasi 'izamin atau 'izamin 'azmatayil 'adud wal ibrah al barizah allati bainahuma allati tazhar 'inda tayyi al yad. Jadi dia adalah gabungan daripada tiga tulang. Tu mirfaq ni. Mirfaq ni adalah gabungan tiga tulang. Tulang yang bermula daripada adud ataupun daripada lengan kita ni, dan ada ibrah al barizah ni. Kalau kita buat macam ni, dia akan ada nampak sikit. Ni dipanggil tulang siku. Tamam? Yang ni duduk di antara dua tengah ni. Faham tak? Dan kalau kita buat macam ni pun nampak juga ni. Dia nampak di sini. Tai pun ada. Nampak tak? Boleh tekan, pegang kan? Tu. Dan wajib membasuh seluruh perkara yang ada di atas kedua tangan. Sama ada bulu-bulu atau selainnya. Dan kalau di atas tangan tersebut yang bahagian wajib dibasuh tadi ni ada lebihan, daging ataupun seumpamanya yang kecil ataupun yang besar, maka wajib dibasuh perkara tersebut. Dan wajib menghilangkan kotoran yang berada di bawah kuku. Kalau ianya tebal yang menghalang air sampai ke bawah kuku. Tamam? Kalau air tadi tidak terhalang dengan kotoran yang berada di bawah kuku tersebut, maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Jadi ada bahan-bahan tentu, contoh seperti cat. Contohnya kalau masuk di celah kuku, maka biasanya tidak, dia akan menghalang air untuk sampai. Tapi kalau daki, tergaru kan, jadi hitam kuku tu hanya daki ataupun tanah, biasanya akan sampai air. Tapi kalau macam cat atau benda-benda yang menghalang air tadi, tidak akan sampai, dan tu wajib untuk dihilangkan terlebih dahulu. Dan wajib untuk menghilangkan apa sahaja perkara yang menghalang sampainya air ke kulit. Seperti alat-alat kosmetik dan seumpamanya yang menghalang air sampai ke kulit. Kalau sekarang ni orang dah buat dah alat kosmetik mesra wuduk contohnya. Apa makna mesra wuduk tu? Mungkin dimaksudkan tadi adalah dia akan mudah sampai air ke tempat tersebut. Boleh jadi maksud dia itu. Kalau tak sebut dalam mesra wuduk kan. Baik. Jadi contoh seorang perempuan berwuduk yang diletakkan di wajahnya dengan alat-alat kecantikan tadi, kosmetik tadi, maskara apa ke benda tu. Kan? Yang menghalang air untuk sampai, kalau dia menghalang air, maka wajib untuk dia buang dulu. Kalau tidak, wuduknya batal. Wuduknya batal. Sesiapa yang terputus tangannya, seluruhnya sekali dengan mirfaq, putus sampai ada bahunya sahaja, contohnya, moga Allah jaga kita daripada perkara tersebut, nasallallahu al-afiyah, maka tidak diwajibkan kepadanya membasuh baki daripada tangannya yang wujud. Selagi mana mahal fard qad zal, bahagian fardu tadi telah hilang. Azanallahu minhu. Dan kalau baki sebahagian ataupun bahagian yang wajib dibasuh tadi, contohnya ada tulangnya sedikit yang zahir, maka pada waktu tersebut wajib untuk dibasuh.
Tamam? Baik. Dan kalau seseorang tadi mempunyai jari yang tambahan, maka wajib juga dia membasuh jari tersebut. Jari tambahan. Boleh. Yang keempat, rukun keempat adalah menyapu sebahagian kepala. Ba'dur ra'si, sebahagian kepala itu boleh untuk kita pahami dengan maksud walaupun setengah daripada rambut. Ba'dur ra'si di sini dengan makna walau sebahagian daripada rambut sahaja. Jadi mana-mana miqdar, bahagian ataupun qadar kita menyapu di atas kepala, maka ianya dikira terangkat. Dikira di sisi syarak. Jadi kalau seorang tadi membasahkan di tangannya dengan air yang sedikit, kemudian diletakkan di atas rambut saja, sudah sah. Tamam? Dan kalau dia orang yang botak, maka disapu walaupun juzuk daripada kulit kepalanya, maka sah. Dan kalau dia mempunyai rambut yang panjang, yang turun daripada ataupun keluar daripada haddir ra'si, maka tidak memadai jika dia menyapu bahagian yang jatuh tadi, yang turun tadi, yang keluar daripada haddu ar-ra'si. Faham? Dia kata rambutnya di sini atas, kemudian panjang sampai ke bahu. Dia sapu yang bahagian bahu ni, maka tidak memadai. Dia mesti menyapu yang bahagian di atas bahagian kepala. Contohnya, contoh seorang perempuan yang ada zafair, ataupun dia ada orang panggil apa ni? Tocang, dia menyapu pada ketika wuduknya sedikit daripada bahagian tocang tersebut yang keluar daripada haddir ra'si. Walaupun tocang tu tak atas kepala, tapi dia sapu bahagian yang rambut tadi, kalau kita dilepaskan, rupanya hak disapu tadi ni berada di luar daripada kawasan kepala, maka tidak sah wuduknya tersebut kalau dia sapu di bahagian itu sahaja. Dan tidak ta'yin tangan yang menyapu tadi walaupun dibasahkan dia pada sesuatu yang lain, contohnya pada kertas ataupun disiram terus daripada paip dan seumpamanya, maka ianya sah. Tak mesti dengan tangan. Boleh faham? Baik. Itu yang keempat. Manakala yang kelima, rukun yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sehingga ataupun ma'al ka'bain. Al-ka'ban adalah azman al-barizan, ay zahiran inda mafsilis saqi wal qadami, iaitu dua tulang yang zahir, ya, sebagai penyelang di antara betis dengan kaki. Jadi setiap orang atau setiap kaki akan mempunyai dua buku lali. Jadi buku lali kedua-duanya masuk di dalam had yang wajib dibasuh bagi seseorang. Wal ka'ban dakhilani fi ma yajibu ghasluhu minar rijli. Dan wajib dibasuh di atas kaki kita dengan apa sahaja yang ada. Mana bahagian kaki wajib dibasuh. Bahagian yang wajib dibasuh tadi ni, kalau ada daging timbul ataupun bulu-bulu yang tebal sekalipun, wajib dibasuh. Dan wajib menghilangkan kotoran yang berada di bawah kuku kaki yang menghalang sampainya air. Kalau tidak menghalang, maka tidak wajib dihilangkan. Seperti kakinya tadi, kuku kakinya tadi daripada daki ataupun daripada tanah, yang kalau disiram maka air akan masuk ke celah-celahnya, tidak bermasalah. Dan wajib menghilangkan apa sahaja yang bahan-bahan yang menghalang daripada sampainya air ke kaki. Contoh seperti dia ada krim apa-apa yang diletakkan yang menghalang air, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu. Dan wajib dibasuh jari tambahan yang ada pada kaki. Kalau terputus bahagian yang wajib dibasuh pada kaki, nasallallahu al-afiyah, moga akan tergugurlah kewajipan membasuhnya. Dan kalau kata ada baki sedikit, contohnya tulangnya sedikit saja yang ada, dan tu bahagian kaki yang wajib dibasuh, maka wajib dibasuh bahagian tulang tadi. Boleh? Jadi kalau kata yang dipakaikan di kaki tadi, contohnya inai yang ada hanya warnanya sahaja,
maka warna tidak akan menghalang daripada sahnya wudu. Yang menghalang adalah maddah, bahan yang ada pada atas tu. Tapi kalau hanya sekadar warna saja yang ada, maka tidaklah bermasalah dengan perkara tersebut. Contoh seorang perempuan memakai inai pada kakinya ataupun kedua tangannya, kemudian dihilangkan dah inai tadi, yang ada hanya warnanya saja. Maka tidaklah memudaratkan dan ianya akan menyampaikan air ke kulit. Dan rukun yang keenam adalah tertib, iaitu mendahulukan membasuh wajah. Itu niat dulu, kemudian basuh wajah, niat ketika basuh wajah dan basuh wajah, kemudian ghuslul yadain, membasuh kedua tangan, kemudian basuh ra'si, kemudian membasuh dua kaki. Jadi kalau ditinggalkan tertib tadi secara sengaja dalam mazhab kita Syafi'i atau terlupa, maka tidak sah wudunya. Seperti seorang basuh tangan kemudian baru basuh muka, maka tidak dikira basuhan pertamanya tadi. Tamam? Ataupun dia membasuh kaki kemudian baru disapu kepala, maka tidak dikira basuhan kaki tersebut. Tamam? Jadi tertib pula di antara kanan dengan kiri, tayamun, di antara tangan dengan kaki ataupun seumpamanya adalah sunnah. Kalau seorang tadi mendahulukan membasuh dengan kiri dahulu kemudian baru kanan, maka wuduknya sah tetapi hilanglah kesunahannya, tidak dapat pahala sunnah. Tamam? Jadi tertib yang difardukan tadi adalah di antara anggota yang 4 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tamam? Iaitu wajhu, yadan, ra's dengan rijlan. Manakala dua tangan kanan dan kiri, dua kaki kiri dan kanan, maka ianya adalah mustahab sahaja. Tamam? Kemudian dibincangkan pula tentang fasal perkara-perkara yang disunatkan ketika wudu. Ada 10 perkara yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala di dalam matan Abi Syuja'. Ada 10 perkara. Iaitu yang pertama membaca basmalah, iaitu membaca pada awal wudu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Kalau dia terlupa pada awal wudu dan dia teringat bacaan Bismillah tadi pada pertengahan wudu, maka hendaklah dia membaca dengan Bismillahi awwalahu wa akhirah. Tamam? Dan kalau dia selesai daripada wudu pada waktu tersebut, maka tidak lagi disunatkan dia untuk mendatangkan dengan basmalah. Yang kedua, membasuh dua tapak tangan, sunat. Yang ketiga, madmadah, iaitu memasukkan air ke dalam mulut dan berkumur, maksudnya. Yang keempat, istinsyak, iaitu memasukkan air ke dalam hidung. Istinsar, mengeluarkan air daripada hidung. Istinsyak yang sunnah. Menggabungkan di antara madmadah dengan istinsyak adalah afdal. Adalah afdal dan daripada kita mengasingkan di antara kedua-duanya. Baik, macam mana kita nak gabungkan? Iaitu kita mengambil air dengan satu tapak tangan, berkumur sebahagiannya dan sebahagian lagi dimasukkan air ke dalam hidung. Iaitu istinsyak sebahagian daripada air, iaitu masukkan sebahagian lagi tadi digunakan untuk istinsyak. Jadi dalam tapak tangan, satu tapak tangan tu dibahagi dua lah. Ambil madmadah, sebahagian lagi tu dimasukkan air ke dalam hidung. Ini yang paling afdal. Jadi kalau diasingkan, itu hanya diambil satu komok. Kemudian diambil pula yang lain untuk masuk dalam hidung. Ataupun di komor tu segera 3 dulu, kemudian baru masuk air 3 kali pula dalam hidung. Ia ada beberapa cara yang disebut dalam hadis. Yang afdalnya seperti yang pertama kita sebutkan tadi. Dan tertib tadi daripada tasmiyah, rasul kafain, madmadah dengan istinsyak ini dipanggil mustahak, bukan mustahab. Maknanya kalau terlepas salah satu, maka dia tidak akan mendapatkan lagi pahala kalau diulang. Ya, faham? Kalau dia tidak basuh tapak tangan, kemudian dia terus madmadah, lepas tu baru dia teringat nak basuh tangan, dia basuh tangan pula lepas tu, maka dia telah terlepas daripada tertib tadi. Boleh nampak? Jadi panggil mustahak, bukan mustahab. Kemudian mashu jami' ar-ra'si, menyapu keseluruhan kepala. Afdal daripada kaifiyah
untuk membasuh seluruh kepala ini adalah dengan meletakkan dua tangan kita ala muqaddami ra'sihi seperti ini, dan kemudian yalsaq sabbabatayhi bil ukhra, dan kemudian yang ni sababah di sini, dan ibham mengenai ni tempat ni, sudrain, kemudian disapu sampai ke tengkok, kemudian dipatah balik semula. Dan az-zahab warrad mashatan wahidah. Zahab warrad, pergi dan balik, adalah dikira satu basuhan, satu sapuan. Dan disunnahkan untuk menyapu rambut an-nazil an haddir ra'si kadh-dhafair. Disunatkan. Contohnya, rambut tadi keluar daripada haddul wajh, haddul ra'si, maka disunatkan juga untuk kita sapu juga rambut tadi. Sunnah. Faham? Yang keenam, menyapu kedua telinga dengan air yang baharu. Dia sebut dengan mashu al-uzunain. Faham? Mashul uzunain dengan makna menyapu keduanya dalam satu masa. Sunat dengan kaifiah menyapu kedua-duanya dengan memasukkan ru'usus sabbabatain ni, sababah atau sabbahah, masuk ila simaqai uzunai, qarqil uzun maksudnya dalam ni, dan kemudian yudiruhuma 'alal ma'atif ni. Ni disapukan, diratakan. Dan kemudian dijalankan yumarrir ibhamahu ni, ibhamaihi, dua ibu jari tadi, ala zuhuril uzunain, di atas zahir uzun. Ni zahir, ni batin. Tamam? Dan kemudian yalsaq kaffaihi bil uzunain. Jadi tangan dia yang basah tu, dia dah basahkan tangan, hak yang bahagian basah di bahagian tapak dia pula ditekukkan, disapu. Tamam? Ini yang paling sempurna, dan ini dikira sekali. Dan diulang pula kali kedua, dapat dua, kemudian diulang pula kali yang ketiga, seperti yang ditunjukkan tadi. Tamam? Dan hendaklah kita, orang yang menyapu tadi, mengambil dengan air yang baharu, bukan dengan basahan yang ada pada tangan yang digunakan waktu ketika menyapu kepala, karena ianya adalah air yang musta'mal. Karena musta'mal yusta'malu fi al-adat, la fi al-ibadat. Tamam? Yang ketujuh, sunnah yang ketujuh, takhlilu al-lihyatil kathifah. Menyelati janggut yang tebal, wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlain, dan menyelati di antara jari-jari tangan dan kaki. Dan afdal bagi tariqah takhlilil lihyah, itu caranya macam mana? An yadkhula asabi'a yadahul yumna. Maksud ni, ini daripada bawah dan kemudian naik ke atas. Macam tu. Manakala janggut yang nipis, wajib bagi kita takhlil. Bukan sunnah lagi, wajib takhlil. Kalau air tidak sampai ke kulit. Tamam? Kecuali dengan takhlil saja menyampaikan ke kulit. Tapi kalau dagu macam Saifuddin, tak apa. Dia takhlil apa lah tu. Itu mencabut semula bulu-bulu yang baru nak tumbuh, tercabut habis semua. Dan waktu kita takhlilul lihyah tadi adalah setelah membasuh wajah, ba'da ghaslil wajhi salasan. Ba'da ghaslil wajhi salasan. Jadi kalau orang tu dah basuh muka, ada contohnya ni, dia dah basuh 1, 2, 3. Kemudian baru itu ikut dalam sebahagian kitab disebutnya tu. Jadi waktu takhlilil lihyah ba'da ghuslil wajhi salasan. Tamam? Jadi kalau kata kita nak takhlil asabi' pula, takhlil asabi' iaitu dengan tashbik bainal yadain. Itu dengan macam ni. Ataupun macam ni. Dan ni. Soalnya. Manakala di bahagian kaki, dimasukkan khinsir yadil yumna. Ni. Khinsir. Yadil yusra, minta maaf. Di antara kaki, jari-jari kaki. Daripada bermula belah kanan, sampailah hujung. Bermula daripada jari kanan, sampai hujung jari kiri. Semua dengan kaki ni.
Macam mana tu? Nanti kalau kita duduk lah, kalau kita ada kerusi duduk, macam ada sebagian tempat kan duduk, jadi kita angkat kaki, basuh, ni boleh. Duduk ni. Tasawur. Ini dia duduk bayang, dia duduk berdiri. Berdiri macam mana nak buat ni? Tu taswir dia duduk. Dia boleh duduk atas kerusi, ambil wuduk. Macam tu. Kalau ada kerusi lah. Baik. Kalau mampu, kalau tidak mampu, gunakan jari tangan kanan pun tidak ada masalah. Tamam? Baik. Jadi mula daripada mana? Mula daripada hujung jari khinsir kaki, jari anak kaki, sampai penghujung jari anak belah kiri. Jadi dia ikut turutan. Macam tu. Dia sini. Jadi kita buat macam ni. Sini. Yang ni pula sini. Jadi kalau kaki kita. Mula di sini, tamat di sini. Boleh. Yang ke-8, mendahulukan kanan daripada tangan, kedua tangan dan kaki. Tamam? Taqdilul yumna minal yadaih, dan juga mendahulukan dua kaki kanan. Mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri, itu adalah sunnah. Dan kalau diaks, dimulakan kiri kemudian kanan, maka dia makruh. Dia makruh, tapi wuduknya sahih. Dia makruh, tidak sahih. Taharah salasan. Dan bersuci dengan mengulangi 3 kali. Mengulangi 3 kali pada amalan wuduk. Sama ada yang dibasuh tadi seperti pada bahagian dibasuh tadi seperti wajah, 2 tangan, 2 kaki dan disapu dan seumpamanya, dilakukan sebanyak 3 kali. Begitu juga takhlil. Nak menyelati pun 3 kali. Dan juga pada bahagian jari-jari dan seumpamanya pun 3 kali. Dan yang ke-10, al-muwalah, iaitu berturut-turut, iaitu seseorang tadi tidak memulakan dengan sesuatu anggota tadi setelah kering anggota yang sebelumnya. Itu makna muwalah. Ini dengan makna seseorang tadi membasuh wajah, kemudian dia terus membasuh kedua tangannya tanpa ada penyelangan masa. Ataupun dia membasuhnya dan kemudian terus lagi sapu kepala pula. Basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian terus basuh kaki. Contoh macam tu. Boleh? Tapi kalau kata masih lagi tidak kering contohnya, dia tak kering lagi anggota yang muka, dia basuh muka kemudian nak basuh tangan, dia cakap telefon. Tapi masih lagi cakap telefon, orang panggil apa? Anggotanya tadi masih lagi basah ketika dia basuh tangan dia. Maka dia dikira masih lagi dalam keadaan muwalah pada waktu itu. Boleh? Jadi kalau kita contoh seorang berwuduk, kemudian dia membasuh wajahnya, kemudian dia pergi sekejap ke satu tempat, dia patah balik sampai kering wajahnya pada waktu tersebut, dan kemudian dia basuh tangan, maka terputuslah muwalah, wuduknya sahih, tetapi dia telah terlepas daripada sunnah muwalah. Tapi kalau masih kering, maka di situ tidak dikira sebagai memutuskan muwalah. Tamam? Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, muwalah bukanlah fardu. Muwalah adalah sunnah sahaja. Dan sunnah juga bagi kita disebut dalam tambahan, iaitu melebihkan basuhan tangan dan juga kaki melebihi daripada hadnya yang fardu. Tamam? Jadi ada masalah disebut, kata tidak mesti la budda seorang tadi berniat sunat wuduk bagi mendapatkan pahala kalau dia berniat untuk mengangkat hadas ketika membasuh wajah, tetapi dia tidak berniat ketika madmadah, dan setelah daripada madmadah maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah tersebut walaupun wuduknya sah. Ini tambih, perkara yang perlu diberi perhatian oleh para penuntut ilmu. Tamam? Iaitu perlu bagi kita untuk menghadirkan niat sunnah ketika melakukan amalan sunnah tu. Yakni melakukan amalan sunnah bagi fardu wudu. Tamam? Tapi kalau kita niat dan nawaitu fardal wudu, waktu ketika mana basuh tangan, dapat tak pahala tadi?
Kalau niat wuduk tadi kita kata nawaitul wuduk, contohnya dia niat nawaitul wudu'a. Ketika mana dia basuh kedua tangannya, kemudian dia berkumur, kemudian dia istinsyak, dan dia menghadirkan niat tadi ketika basuh muka, sah. Dan dia dapat sekali dengan pahala sunat. Tamam? Tapi kalau dia hadirkan dah nawaitul wudu waktu ketika ni, tapi waktu ketika mana dia basuh muka, hak fardu tu dia tak hadirkan niat, tidak sah. Tak sah wudu tadi. Kecuali dia basuh tangan pula. Dia basuh tangan dah tapi tak niat. Dia nak kumur, dia niat nawaitu fardal wudu. Nawaitul wudu. Wah, kena ada sebahagian muka kan? Nawaitul wudu. Waktu nawaitul wudu tu air dah terbahagian pun terkena pada mana-mana anggota wajah dia, maka ketika sebut dia jadi fardu. Tapi kalau dia tak niat yang wudu tadi, madmadah tu sebagai sunnah, maka tak dapat pahala juga. Faham tak? Maka eloknya, afdalnya untuk dia niat 2 kali. Niat sunat wudu, kemudian baru dia niat fardu wudu. Setelah tu, waktu basuh muka niat fardu wudu. Boleh? Jadi waktu dia basuh tangan, niat sunat wudu. Dan sampai kepada basuh muka, sampai elok muka tadi dibasahkan dia tadi dengan niat fardu wudu. Tadi niat apa? Sunat wudu. Maaf. Boleh. Jadi sunat wudu ni ada 3 jenis. Kalau kita perhati elok, yang pertama sunat yang sebelum wudu, iaitu seperti sebelum wudu itu dia sebelum basmalah maksudnya. Sebelum basmalah, karena basmalah termasuk dalam wudu dah. Iaitu siwak. Siwak adalah sunat sebelum wudu. Kemudian bahagian sunat ketika wudu, seperti basmalah, basuh kedua tapak tangan, dan sunat setelah wudu, seperti membaca doa setelah wudu. Baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berhenti dulu setakat tu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selesailah kita perbahasan tentang furudul wudu, sittatu asya'a, dan juga sunanul wudu, 10 asya'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.